Kita mulakan lantas langsung ini bersama dengan rakan penyampai kita ni, Dani dari Daerah Blight. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Dini dan juga Wali. Ya, apa khabar Dani dari Daerah Blight? Sihat pagi ini? Alhamdulillah, Dani dan juga rakan petugas pada pagi ini dalam keadaan sihat ya, dan sudah mengambil sarapan pagi pada pagi ini. Wow, sarapan pagi apa tu? Makan tahai ke pagi ini? Belum lagi mengambil tahap pada waktu pagi ini. Kalau belum makan tahan bukan semestinya satu alasan untuk anda dapat menjawab soalan tadi ni Wali ya. Betul. Soalan yang ingin kami tanyakan kepada Dani, seperti yang dibincangkan lebih awal tadi Dani, kalau tadi berbincang mengenai dengan tahai banyak boleh divariasikan pelbagai cara memasak tahai mengikut kreativiti orang kita ni. Cukup kreatif sebenarnya orang Brunei ni. Kalau Dani sendiri mungkin boleh dikongsikan mungkin salah satu penggunaan variasi tahai yang rasanya menarik untuk dikongsikan. Mungkin lain daripada biasa lah. Kalau dadah tahai itu memang biasa sudah terdengar. Mungkin lain lagi resepinya yang Dani pernah coba, mungkin pernah merasa. Mungkin boleh dikongsikan. Silakan. Ya, secara peribadi ya, makanan tahai ini memang kegemaran saya juga ya. Selalunya tahai ini dimakan bersama dengan ambuyat. Dan juga tahai ini bagi saya ya, sebenarnya banyak yang boleh divariasikan cara masakannya, di antaranya seperti salah satunya inti kepada kelupis dan juga sapak kepada sayur-sayuran. Tapi yang paling sedap yang saya pernah rasa iaitu sayur timun bersapakan tahai. Memang cukup sedap. Wow, saya tidak tahu ya sayur timun dapat diolahkan dengan tahai. Macam mana tu? Masakannya rabus kah ataupun tumis kah? Selalunya timun itu digulai lah. Gulai sayur macam itulah. Jadi disapakan dengan tahai. Wow, luar biasa sekali ya. Dan juga menarik juga Wali apabila dikongsikan tadi kalau kelupis berintikan tahai. Jadi rasanya prosesnya agak rumit je barangkali. Tulangnya terpaksa dibuang lah kalau tidak makan kelupis. Dengan tulang. Tetapi memang ada. Memang boleh sekarang dilakukan. kalau kita ni lihat kelupis divariasikan ya. Kadang intinya udang, intinya tahai, daging, ayam dan juga sebagainya ya. Tetapi begitulah kreativiti orang kita ini. Alhamdulillah menarik minat ya di kalangan penggemar-penggemarnya, dan memang rasanya memang signature tahai itu sangat mesra di lidah kita inilah ya, orang di Brunei. lidah-lidah orang Brunei ini. Baik, dari Daerah Blight ni, Denny, kita tidak ingin mengambil masa panjang daripada Dedi ni. Apa agaknya bahan telah pun disediakan dan mungkin ada informasi dan juga maklumat semasa dikongsikan, kita serahkan kepada Dani. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Dini dan Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari Daerah Blight. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di Daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengongsikan satu informasi yang berlaku di sekitar Daerah Blight, iaitu mengenai dengan Jabatan Bandaran Kuala Blight dan Seriam akan mengadakan program KB Kucherian yang mana ianya akan berlangsung selama 2 hari, iaitu bermula pada malam ini Sabtu 25 Februari 2023 akan bermula pada jam 7 malam sehingga 11 malam, dan pada hari Ahad pula iaitu esok hari 26 Februari 2023 akan bermula pada jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari, dan program KB Kucherian ini akan bertempat di sepanjang Jalan Periti hingga menuju Taman Jubli Kuala Blight ya, dan pelbagai aktiviti yang akan diadakan di antaranya larian malam, santai ride berbasikal, pertunjukan haiwan eksotik, pertunjukan kereta lama, karbut sel jualan makanan dan bermacam-macam lagi ya untuk kunjungan orang ramai ya sambil beriadah bersama keluarga di hujung minggu ini. Itu dia, ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama.
Agama Islam mendidik umatnya untuk mencapai kebahagiaan akhirat tanpa mengetepikan kesejahteraan duniawi. Justru amalan riadah atau bersukan menjadi sebahagian perkara yang dititik beratkan bagi melahirkan masyarakat yang cergas dan cerdas. Bercakap mengenai dengan sukan, memanah juga merupakan sukan yang digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai aktiviti riadah atau bersukan, dan yang lebih penting lagi, memanah adalah antara senjata setiap kali baginda dan para sahabat keluar berperang demi menegakkan agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bazar dan Tabrani, kamu harus belajar memanah kerana memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan dengan kerjasama Pusat Akademi Sukan Memanah Arafi telah mengadakan pertunjukan memanah, termasuklah pameran pemanah, diikuti dengan mendengarkan kisah tentang sejarah memanah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, untuk macam motif kami kemari, first of all is because di KB kami kurang exposure sebenarnya. So most of the time-nya kami expose itu di bandar and di Tutong, sama juga di Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi sayangnya di KB kami kurang macam tu. Yang pertama maybe pasal kami punya HQ terlampau jauh, and now kami for the first time ever kami buka di sini and secara besar-besaran macam tu, and it's our only roadshow macam tu. So I think this is the opportunity for the public untuk datang kemari and know pasal archery more macam tu lah, and then they can also try out the games macam tu. Okay, kalau fun shoot, it's just a basic shoot, macam ambil arrow and then you just shoot anywhere you want. Of course arah target first lah, jangan lari orang macam tu. And then Robin shoot, it's more like a game with an obstacles, which is it's more than one target. You can go the first target and then the second target macam tu. Tapi bezanya fun shoot, you pakai arrow yang tajam, and then kalau Robin shoot, you pakai the more safe arrow, which is the pointer is rubber. Macam tu, bulat layak. Sukan memanah ini mampu mendidik seseorang dari segi emosi dan fizikal, kerana memanah sebenarnya mampu membuat seseorang itu lebih bersabar, tenang dan tidak menggelabah ketika ingin meletakkan anak panah pada sasaran. Antara kelebihannya ialah membaiki kedudukan dan keseimbangan tangan dan mata. Tangan dan jari menjadi lebih fleksibel, membina kekuatan, meningkatkan kesabaran, meningkatkan tahap fokus dan merehatkan minda. Secara kesimpulannya, aktiviti memanah dapat melatih dan menjadikan seseorang itu lebih positif, penyabar, tenang, berstrategi serta lebih berfikiran terbuka dan rasional untuk mengatasi masalah. Malah, sukan ini juga mampu meningkatkan kecergasan fizikal, terutamanya di bahagian anggota badan. Ada bezanya. Macam, okay, contohlah saja, macam kami punya akademi, kami ada menyediakan kelas-kelas lah, macam tu, which is with syllabus yang kami pakai dari Turki lah, macam tu. So, di akademi yang kami sediakan, yang pertama ada junior archery program, which is dari umur 6 ke 11 tahun, and then proceed to 12 ke atas, atau ya beginner class, and then after beginner, diorang boleh proceed to intermediate macam tu. And untuk JAB, Junior Archery Program, usually diorang buat itu untuk latihan memanah, ada storytelling as well, and calligraphy. Kalau beginner, ia more to fokus arah latihan memanah yang ada silibusnya. Macam tu fokusnya, and then setelah tu intermediate lah macam tu. So bezanya di sana each level itu ada peringkat-peringkat umurnya. Kalau bahagian macam bab equipment dari segi busur, macam tadi tahu yang jab itu ia 6 to 11, right? Tapi kalau sekiranya the child is 11 years old, tapi the ability untuk ia tarik busur itu lagi kuat, so ia boleh capable untuk masuk beginner terus, even though his age is rendah. Macam tu. So, ia boleh ditarik. It depend on dorang punya itulah capability sebenarnya. Most of the challenges is when kalau sambutan is terlampau ramai. Terlampau ramai, I think. Because our equipment is banyak, but sometimes it's limited.
macam tu I think. So when it's too many people and we find it hard to handle, macam tu lah. So macam most of the time itu. And then second is for me it's safety. Pasal okay, we jaga safety most of the time. We pastikan yang kami jaga safety. It's for our own self, the environment, our dekat-dekat itu kan, so mesti berjaga. But then some people don't understand that. Because some people find archery is fun. They forgot that archery is sometimes we also consider it as a weapon. So some people forgot that. So they play it. So it's for me it's very challenging lah untuk handle. Memanah bukanlah sukan biasa semata-mata. Sebaliknya ia menjadi antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntut kepada umat Islam untuk mempelajarinya selain berenang dan menunggang kuda. Hakikatnya, sukan memanah bukan sahaja mampu melatih fizikal seseorang, bahkan ia juga dapat mendidik emosi diri seseorang itu menjadi insan yang lebih bersabar dan tenang serta sentiasa fokus dalam segala hal. Lebih penting lagi, memanah juga menjadi antara aktiviti riadah atau sukan yang boleh memperkasakan ummah dan negara. Itu dia ada dikongsikan sebentar tadi mengenai dengan aktiviti memanah ya, amalan sunnah ya. Dan secara kesimpulannya, aktiviti memanah ini dapat lagi melatih dan menjadikan seseorang itu lebih positif, penyabar, tenang serta lebih berfikiran positif dan juga rasional ya untuk mengatasi masalah. Malah sukan memanah ini juga mampu meningkatkan kecergasan fizikal terutamanya di bahagian anggota badannya, dan semoga dengan bahan yang telah dikongsikan tadi Auda dapat lagi memberikan manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah ya Auda, setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Sekarang kita serahkan kembali kepada rakan tugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Silakan.